Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan imam, tuan bilal, pengurusi, ahli jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian yang hadir dalam kuliah khas kita pada malam ini yang memfokuskan kepada tajuk bid'ah, ya. Biar terang usah gelap, ya. Berarti kita itu mahu mendapat kefahaman yang jelas tentang isu bid'ah ini. Lebih-lebih lagi kebelakangan ini kita dapati banyak berlaku pertikaian, bahkan perbalahan di kalangan umat Islam sekitar masalah bid'ah ini. Ada amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam dikritik dan dikondem oleh umat Islam yang lain kerana katanya amalan itu adalah bid'ah, maknanya berdosa. Bahkan amalan-amalan biasa seperti baca Yasin malam Jumaat, seperti berdoa berjemaah, berdoa beramai-ramai dengan imam, apatah lagi tahlil awal, sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya, ditolak oleh sebahagian umat Islam. Alasannya ini semua perkara bid'ah. Oleh kerana bid'ah maka sesat. Oleh kerana sesat kita jangan buat. Begitu. Baik, jadi berlatar belakangkan polemik ataupun pertikaian tersebutlah kita cuba pada malam ini menerangkan isu bid'ah ini. Pertama, tentulah takrif, definisi, ya. Apakah takrif? Apakah makna bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa mudah sahaja, melakukan satu perkara yang sebelumnya tidak ada, itu namanya bid'ah. Dalam bahasa Arab, ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda baru, dulu tak pernah ada benda tu. Tak kisahlah, ya, benda baru itu dalam urusan dunia kah, dalam urusan agama kah, asalkan dulu tak ada, dinamakan bid'ah. Sebagai contoh lah, misalnya kalau sebelum ini tidak ada namanya kereta terbang, yang ada hanya kapal terbang, kereta terbang belum ada. Maka pertama kali orang cipta kereta terbang, itu namanya bid'ah. Ataupun sebelum ini misalnya tak pernah, ya, kita itu sembahyang berjemaah disuruh supaya makmum jarak-jarak antara satu sama lain. Tiba-tiba masa pandemik COVID-19 kita diarahkan supaya menjaga penjarakan sosial hatta ketika solat, padahal sunnahnya solat itu makmum rapat-rapat. Tiba-tiba kita pertama kali buat arahkan jemaah supaya sembahyang jarak-jarak. Dari segi takrif itu namanya bid'ah, ya, perkara baru, dulu tak pernah berlaku. Dari segi syarak, ulama ada dua pendekatan yang berbeza tetapi natijah akhirnya sama.
Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang umum, sementara pendekatan yang kedua dalam mentakrifkan bid'ah adalah pendekatan yang khusus. Baik, saya bagi contoh supaya kita faham apa makna umum dan khusus dengan mengambil contoh yang tidak ada kaitan dengan bid'ah terlebih dahulu. Cuma nak faham yang mana umum, yang mana khusus. Kita bayangkan ada dua orang toke ladang durian. Toke ladang A pendekatannya umum, toke ladang B pendekatannya khusus. Macam mana tu? Toke ladang A umum makna dia bagi pada pekerja dia satu bakul yang besar. Dia beri arahan kepada pekerja pergi ke ladang kutip buah durian. Padahal durian tu macam-macam. Misalnya ada durian Musangking, ada durian kampung, ada D24, ada itu, ada ini. Tapi arahan di umum saja. Pergi ke ladang, jumpa durian yang dah gugur, kutip letak dalam bakul. Jadi semua jenis durian masuk dalam satu bakul. Sementara toke ladang B pendekatannya khusus. Awal-awal lagi dia setelah bagi kepada pekerja dia dua bakul. Arahan dia, kata dia kepada pekerja, kamu pergi ke ladang, jumpa durian Musangking masuk dalam bakul ni. Lain daripada Musangking masuk dalam bakul lagi satu. Awal-awal dia telah bagi arahan yang khusus. Mungkin kerana Musangking ni kita tahu permintaannya tinggi, harganya mahal. Jadi dia dah asing awal-awal. Tapi agak-agaklah toke ladang A tadi, setelah semua durian masuk ke dalam satu bakul, adakah nanti dia akan jual Musangking sama macam durian kampung? Tentu tidak. Walaupun awalnya dia masuk dalam satu bakul, nanti sebelum jual dia akan asing-asingkan juga. Musangking lain, durian kampung lain. Jadi natijah akhir sama. Masa awal saja berbeza. Okey. Sekarang kita bawa kepada bid'ah. Ulama yang pendekatan umum seolah-olahnya ada satu bakul besar. Nama bakul tu bid'ah. Dalam tu cuma nak isi bid'ah. Apa dia bid'ah? Fa'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja benda yang zaman Nabi orang tak buat, zaman kita dibuat, namanya bid'ah. Baikkah, burukkah, urusan duniakah, urusan agamakah, janji zaman Nabi tak ada, sila masukkan dalam bakul bid'ah. Itu ulama pendekatan yang pertama, semisal Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dari awal lagi dia telah ada dua bakul. Satu bakul namanya bid'ah, satu lagi bakul bukan bid'ah. Jadi macam mana? Dia mentakrifkan bid'ah sebagai ma uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Bid'ah itu dikhususkan hanya kepada perkara baharu yang tidak ada asal dalam syarak yang menjadi dalil kepadanya. Cek penyecek benda ni baru dan tidak disokong oleh syarak. Macam ni masukkan dalam bakul bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun kalau satu perkara baharu bila dikaji tengok disokong oleh dalil syarak, ada dalil syarak yang menyokong perkara baharu tersebut, ya, lalu itu tidak perlu dinamakan bid'ah. Walaupun dari segi bahasa kata mereka ialah bid'ah lah juga, sebab bahasa ni benda baru. Tapi dari segi syarak kita tak mahu namakan bid'ah. Baik. Walaupun pendekatan ulama ini berbeza, natijah akhirnya sama. Ya. Ulama yang pendekatan umum tadi, setelah semua perkara baharu mereka masukkan dalam bakul bid'ah, nanti mereka akan tengok juga, mereka akan kaji bid'ah yang macam ini ada tak dalil yang menyokong. Walaupun baru tapi disokong oleh dalil. Saya bagi contoh terus supaya kita tidak terawang-awang. Iaitu kita sembahyang jemaah jarak-jarak. Itu kan bid'ah. Apakah dalil yang menyokong? Kalau nak cari dalil Nabi SAW suruh kita sembahyang jemaah jarak-jarak, memang tak ada. Tetapi ada di sana dalil yang mana Nabi SAW menyuruh kita itu mengelakkan mudarat. La darara wa la dirar.
Tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan kemudaratan berlaku, tak boleh. Jadi pada masa duduk hampir antara satu sama lain itu mendatangkan mudarat jangkitan penyakit COVID-19, maka ketika itu cara untuk mengelakkan mudarat itu adalah dijarakkan. Itu contoh yang telah diterima oleh mufti-mufti di negara kita. Jelas itu bid'ah, perkara baharu, tetapi ada dalil syarak yang menyokong, iaitu menyuruh kita itu menjaga nyawa, menolak kemudaratan. Maka yang sebegitu mereka namakan bid'ah hasanah. Bid'ah artinya baru, sebab zaman Nabi tak berlaku. Hasanah kerana disokong oleh dalil syarak. Sementara yang tidak disokong oleh dalil syarak dinamakan bid'ah yang sayyi'ah. Jadi nama saja berbeza. Ikut ulama pendekatan yang kedua, yang awal-awal sudah sediakan dua bakul tadi, yang dinamakan bid'ah hasanah, di sisi ulama pendekatan pertama, mereka tak namakan bid'ah dari awal lagi. Sebab mereka sudah sempitkan bid'ah ini hanya yang tak ada dalil. Yang tak ada dalil saja kita namakan bid'ah. Yang ada dalil kita tak payah namakan bid'ah. Sementara bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, di sisi ulama pendekatan yang pertama, itulah yang disebut bid'ah sahaja. Di sisi ulama pendekatan yang kedua, kerana di sisi mereka bid'ah itu khusus untuk yang tak ada dalil saja. Yang ada dalil tak payah namakan bid'ah. Jadi sebab itu saya kata, dalam mentakrifkan bid'ah dari segi syarak, pendekatan sahaja berbeza. Ada yang umum, ada yang khusus, tapi natijah akhirnya sama, iaitu sama-sama setuju tidak semua perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Tidak. Kena cek dahulu, selari atau bertambah dengan syarak. Kalau selari, dibenarkan. Nak namakan bid'ah hasanah boleh, tak nak namakan bid'ah langsung pun tidak mengapa. Itu hanya istilah saja. Yang penting, poin yang kita nak pegang, semua ulama bersetuju bahawa tidak semua perkara baharu hukumnya haram. Bahkan ada ulama yang pergi lebih jauh dari itu, membahagikan bid'ah itu kepada 5 mengikut hukum. Satu perkara yang kita nak kena faham betul-betul, bid'ah bukan hukum. Jadi kalau orang tanya misalnya, Ustaz, apa hukum perbuatan macam ni, Ustaz tu jawab bid'ah. Maka yang bertanya masih berhak untuk tunggu, kerana Ustaz belum habis jawab lagi. Bid'ah hanya satu perkataan, lafaz merujuk kepada benda baru. Sedangkan hukum syarak ada 5 yang taklifi, iaitu pertama wajib. Wajib kalau satu perkara disuruh kita buat, tak ada pilihan, tak buat berdosa, itu wajib. Kalau disuruh kita buat tapi ada pelanggaran, sekira-kira kalau tak buat pun tidak berdosa, itu namanya mustahab ataupun sunat. Orang kita selalu sebut sunat, benda ni sunat. Kalau disuruh kita tinggal, tak ada pilihan, kamu jangan buat, itu namanya haram. Kalau buat juga berdosa. Kalau disuruh kita tinggal tapi masih ada pelanggaran, sekira-kira kalau buat taklah berdosa, namanya makruh. Dan ada yang diberi pilihan, nak buat boleh, tak nak buat pun tak mengapa, itu namanya mubah. Dalam bahasa Melayu, harus. Maka inilah 5 hukum syarak. Jadi bid'ah boleh jadi wajib, bid'ah boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi harus. Contoh bid'ah yang wajib di sisi sebahagian ulama adalah menetapkan harga siling bagi barang yang diangkat harganya oleh peniaga secara zalim. Ini bukan saja bid'ah, bahkan zaman Nabi SAW, bila sahabat minta Nabi SAW tetapkan harga, kan bila barang mahal, kita kadang rasa terbeban. Macam itu hari kan kecoh harga ayam tinggi, jadi kerajaan buat satu harga maksimum. Peniaga ayam tak boleh jual lebih pada harga itu, kalau tidak dia akan didenda. Zaman Nabi SAW pernah sahabat minta Nabi buat harga siling, Nabi tak mahu. Kerana alasannya Nabi tidak mahu berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan pernah menzalimi orang, baik pada darah, yakni pernah pukul orang, cederakan orang atau bunuh orang. Nabi tak nak macam itu. Atau pada harta, menzalimi orang pada harta. Maka difahami menetapkan harga siling zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada peniaga. Kerana misalnya kemarau,
hujan tak berapa turun, ya. Tanaman kurang menjadi, jadi hasil kurang, permintaan tinggi. Bila permintaan tinggi, supply kurang, automatik harga naik. Tiba-tiba kita paksa dia jual pada harga yang rendah, dia tak redha, maka itu zalim kepada penjual. Baik, kenapa ulama selepas kewafatan Nabi SAW mengatakan boleh jadi wajib menetapkan harga siling, padahal itu bid'ah? Kerana mereka dapati di zaman mereka kenaikan harga barang tidak lagi secara semula jadi, bukan lagi because of demand and supply, bukan, tetapi kerana manipulasi dari pedagang. Pedagang tu pertama dia monopoli market, dia jadi pengedar tunggal. Selepas orang tidak boleh dapat barang kecuali melalui dia, lalu dia naikkan harga sesuka hati dia. Nak tak nak orang terpaksa beli. Kan orang kata apa? Zaman kita ni dipanggil apa? Kartel. Mereka ada barang tapi mereka sorok dulu, jadi harga akan naik. Jadi kata para ulama, yang haram tu zalim. Zaman Nabi zalim kalau tetapkan harga siling, sebab harga barang naik secara semula jadi. Zaman kita zalim kalau tidak menetapkan harga siling, kerana itu membantu peniaga menzalimi pengguna. Jadi itu contoh bid'ah tapi wajib. Yang kedua, bid'ah yang sunat, misalnya mendirikan pusat pengajian, sekolah dan sebagainya. Jelas zaman Nabi SAW tak ada Nabi buat sekolah, buat universiti, tapi oleh kerana ini membantu kepada apa yang agama suruh. Yang agama suruh adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tak mesti di universiti ataupun di sekolah. Di masjid macam ini pun boleh menuntut ilmu. Kita bawa kitab, pergi menadah kitab di rumah tok guru pun boleh dapat ilmu. Jadi oleh kerana masjid dan oleh kerana universiti dan sekolah ini membantu menjalankan tuntutan agama, maka ini bid'ah yang sunat. Bid'ah yang harus, umpama melapangkan urusan makan minum. Zaman Nabi SAW, sunnah Nabi dan juga para sahabat, baginda makan tu sempit. Ada kalanya hari yang baginda lapar tak makan, ada hari yang baginda makan, dan ada hari yang baginda SAW terpaksa ikat batu di perut untuk menahan lapar. Itu sunnah Nabi. Jadi kata orang, beza antara cara Nabi SAW makan dengan cara kita makan hanya susunan ayat saja. Macam mana susunan ayat? Nabi SAW baginda makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Kan beza. Makan sikit-sikit tu tak banyak. Kalau sikit-sikit makan tu banyak. Pagi makan, lepas tu pukul 10 makan lagi lunch, lagi minum petang, lagi makan malam, lagi mentong, lagi supper dan sebagainya. Ini namanya sikit-sikit makan. Itu bid'ah. Itu Nabi tak amalkan. Tapi adakah haram? Tidak ada pula dalil yang mengharamkan. Maka itu hukumnya harus. Antara bid'ah yang difatwakan harus oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, adalah bersalam lepas solat. Bila ditanya apa hukum, maksudnya orang suka bersalam lepas solat subuh, lepas solat asar, sebab ini tidak ada ba'diyah. Jadi lepas solat mereka bersalam. Jadi orang tanya pada ulama, apa hukum bersalam lepas solat? Jadi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahawa bersalam lepas solat ni tidak dilakukan oleh salaf. Mana sahabat Nabi tak buat, tabi'in tak buat, tabi'in tak buat. Jadi ini perkara bid'ah. Tapi Imam Nawawi faham, bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah ni benda baru. Nak tetapkan hukum, kena tengok dalil. Jadi dilihat, dicari dalil, tak ada dalil yang menyuruh. Misalnya Nabi SAW bersabda, lepas solat berjamaah hendaklah kamu bersalam-salaman. Tak ada. Kalau ada dalil Nabi suruh salam lepas solat, boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi sunat. Sebab Nabi suruh. Tak ada. Jadi Imam Nawawi juga cari, ikut adalah dalil Nabi melarang. Kamu kalau jumpa kawan-kawan bersalamlah, kecuali lepas solat jangan salam. Tak ada. Kalau lah takdirnya ada dalil melarang, boleh jadi hukumnya haram ataupun makruh, sebab dilarang. Jadi dalil menyuruh tak ada, tenafilah wajib dan sunat. Dalil melarang juga tak ada, tenafilah haram dan makruh.
maka tersisa satu lagi hukum syarak, namanya harus. Maka fatwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam lepas solat adalah bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus tu maksudnya, kalau kita datang, kita dah jumpa kawan kita, dah mungkin dah bersembang dah pun, lepas solat kita salam lagi, sebab dah biasa, yang itu harus. Tapi kalau kita memang datang tak jumpa lagi kawan kita, masuk terus solat, lepas solat baru jumpa, iaitu sunat. Sebab memang disunatkan bersalam bila berjumpa dengan saudara-saudara kita. Jadi kan cermat. Ulama di dalam menetapkan hukum bukan, oh ini bid'ah, haram, tidak. Dia kena tengok kepada dalil. Kemudian ada bid'ah yang makruh. Contoh yang selalu diberikan oleh para ulama dalam kitab-kitab adalah membuat ukiran-ukiran di masjid. Sebab zaman Nabi SAW, masjid tidak ada ukiran. Maka buat ukiran-ukiran di masjid ni adalah bid'ah. Habis haram lah. Tak ada pula dalil kata haram. Kenapa makruh? Kerana sia-sia. Kalau misal kata kapet pun tak ada zaman Nabi, aircon pun tak ada zaman Nabi, kipas pun tak ada zaman Nabi. Tetapi perkara-perkara ini tidak sia-sia. Dia masih membantu keselesaan orang beribadah. Ada kapet, ada aircon, ada kipas, ada lampu, orang selesa beribadah. Tetapi ukiran apa kaitan dengan ibadah? Tak ada kaitan. Bahkan boleh jadi menghilangkan khusyuk. Ni orang yang tak biasa datang sebuah masjid, dia tengok ukiran cantik, daripada Allah Akbar sampai bagi salam, terfikir pasal ukiran. Oh, cantiknya ukiran masjid ni. Siapa kontraktor ni? Aku boleh panggil buat kat rumah aku satu, sampai bagi salam. Dia ingat pasal ukiran. Yang penting ukiran ni tidak membantu kepada tujuan masjid, maka ia bid'ah yang makruh. Itu. Bid'ah yang haram, semua bid'ah dalam akidah haram. Yang menafikan takdir haram lagi kufur, iaitu bid'ah qadariyah. Yang menyalahkan takdir haram, iaitu bid'ah jabariyah, dan sebagainya. Bid'ah dalam akidah tak ada yang hasanah. Kerana akidah wajib sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebahagian bid'ah dalam amalan, misalnya sujud apa tu, selain daripada sujud solat, selain daripada sujud syukur, selain daripada sujud tilawah. Sana sujud ni satu ibadah, tapi tidak ada dalil selain daripada yang tiga ini, tiba-tiba kita buat. Macam orang sujud bola tu, sujud apa? Skor bola, menang bola, sujud. Dan kata sujud syukur, tidak disyariatkan kita sujud syukur kerana menang bola atau skor gol. Kemudian sujud syukur ni ada syarat rukunnya. Syaratnya kena macam solat juga, kena suci dari hadas, kena madhab kiblat, kena tutup aurat. Kemudian rukunnya, kalau mazhab kita takbir, Allah Akbar, sujud. Kalau nak baca, bacalah sajadah wajhiyadil lazi itu sunat dia. Yang penting sujud tu rukun dia, bangun daripada sujud dan bagi salam. Jadi sujud semata-mata itu kan bid'ah yang haram. Kerana bukan termasuk sujud syukur, bukan termasuk sujud tilawah, bukan termasuk sujud solat. Ataupun ada orang feminism yang memperjuangkan sama rata total lelaki dan perempuan, dia perempuan jadi imam solat Jumaat, itu bid'ah yang haram. Ataupun ada seruan supaya solat Jumaat dibuat pada hari Sabtu. Tahun 2016 macam tu kita cek buat kajian, ada kolumnis surat khabar Malay Mail online, dia tulis dalam kolum dia kata kalau salat Jumaat hari Jumaat tu tidak produktif, sebab jalan cek, orang bekerja. So kita tukar salat Jumaat buat hari Sabtu. Setahu saya tak ada pula orang ikut cadangan dia tu, tapi katalah ada orang buat salat Jumaat hari Sabtu, alasannya Sabtu senang cuti. Itu bid'ah yang haram. Ajaran taslim di Pulau Pinang, ya, orang haji di Makkah, di Kaabah, dia haji di Pulau Pinang, itu haram, bid'ah yang haram. Jadi ini pembahagian bid'ah secara hukum. Tapi kalau pembahagian bid'ah secara ringkas, yang paling jelas saya lihat adalah yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam 3 poin. 3 poin saja Imam Syafi'i terangkan. Pertama, al-bid'atu bid'atan.
Perkara bid'ah kata Imam Syafi'i dua jenis. Yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Yang dua jenis tu satunya terpuji, terpuji makna baik, dan satu lagi mazmumah, terkeji maknanya buruk. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, mana tak bercanggah dengan hukum, itu terpuji. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, iaitu bercanggah dengan hukum, maka itu bid'ah yang terkeji. Selesai. Dengan 3 poin itu selesai ya. Bid'ah ada dua, terpuji dan terkeji. Terpuji kalau selari dengan syariat, terkeji kalau bercanggah dengan syariat. Macam mana nak tahu selari atau bercanggah? Itu kerja para alim ulama untuk melihat dalil pada Quran, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Sebagaimana ulama-ulama ramai yang membenarkan solat jemaah secara jarak-jarak ketika pandemik COVID-19, sedangkan itu jelas bid'ah dalam urusan ibadat ya. Baik. Tapi ada kawan-kawan kita tak setuju. Dia kata tak betul, bid'ah tak ada hasanah. Kalau bid'ah semuanya sesat belaka. Dia golongan yang anti kepada bid'ah hasanah ni ada sebab dan ada puncanya. Kenapa mereka jadi begitu? Mereka mempunyai kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Hadis tersebut antara lain berbunyi wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi bila dibaca hadis sahih ni, dia menyangkakan oleh kerana dah disebut setiap bid'ah sesat, mana boleh ada bid'ah yang hasanah? Sepatutnya semua bid'ah sesat lah. Nanti kita lihat bahawa kefahaman begini tidak sahih. Yang sahih sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, wal murad qauluhu sallallahu wa kullu bid'atin dalalah haza'am makhsus. Sabda baginda sallallahu setiap bid'ah itu sesat, ini lafaznya umum tetapi makna adalah khusus. Maknanya sempit ya. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki dengan setiap bid'ah itu sesat, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah kebanyakan bid'ah. Baik. Maka timbul persoalan, bolehkah setiap bid'ah kita fahami maknanya sebahagian dia? Tidakkah setiap itu maknanya semua? Okey. Insya-Allah kita akan terangkan selepas daripada laungan azan Isyak sebentar lagi, bahawa kullu dalam bahasa Arab dalam Quran hadis banyak yang bermakna sebahagian. Kalau dalam Quran hadis jarang-jarang kullu itu bermakna semua ya. Insya-Allah saya akan terangkan selepas daripada laungan azan. Silakan.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita tentang tajuk bid'ah. Moga-moga membantu kita mendapat kefahaman yang terang dan jelas, iaitu punca kekeliruan kawan-kawan yang tolak adanya bid'ah hasanah kerana mereka memahami secara tidak sahih terhadap makna hadis yang sahih, iaitu wa kullu bid'atin dhalalah. Terjemahannya, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi kata dia, kalau dah Nabi SAW kata setiap, takkan ada bid'ah yang hasanah. Jadi dia tidak perasan bahawa kullu dalam bahasa Arab, lebih-lebih lagi dalam Quran dan hadis, kerap kali bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu itu bermakna semua. Sebelum kita pergi pada Quran hadis, kita tengok dalam bahasa Melayu pun ada kan, setiap itu bukan makna semua. Contohnya, kalau ada budak sekolah beritahu kepada kita, kata dia, pakcik, uncle, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kita kata, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Kata dia, betul. Okey, kita tanya dia, hari Sabtu adik pergi sekolah tak? Dia kata, hari Sabtu saya tak pergi. Hari Ahad adik pergi tak? Jawab dia, hari Ahad adik saya tak pergi, kata dia. Jadi lalu kita kata, tu kan adik dah berbohong. Adik kata pergi sekolah setiap hari, tapi Sabtu adik tak pergi sekolah pun, Ahad adik tak pergi sekolah pun, setiap hari apa? Okay. Adik tu berbohong ke pakcik tadi yang tak faham bahasa? Macam pakcik tu yang tak faham. Adik tu betul lah, setiap hari sekolah dia pergi, tak pernah konting. 2 hari cuti, sekolah pun tak buka. Buat apa dia nak pergi? Walaupun dia hanya pergi 5 hari seminggu, 2 hari tak pergi, masih betul dia cakap saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu baru dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Al-Quran misalnya Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan, menghancurkan. Apa dia? Taufan, Taufan itu membinasakan apa dia? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kerana Allah perintahkan, taufan itu menghancurkan setiap sesuatu itu, kerana kaum itu ingkar, tak mau beriman kepada Rasul mereka, Allah binasakan mereka. Dan Allah berfirman, kulla syai'in, maknanya yang binasa itu setiap sesuatu. Adakah berarti memang semuanya binasa? Bahkan dalam ayat yang sama Allah berfirman lagi, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi, macam kita tengok lepas tsunami macam mana, dah tak nampak orang lagi, illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal mereka tak binasa. Quran kata kulla syai'in, setiap sesuatu. Gunung ganang pun syai', sesuatu, tapi tidak binasa. Langit dan bumi juga syai', sesuatu, tapi tidak binasa. Maka kulla syai'in, setiap sesuatu dalam ayat berarti kebanyakan. Banyaklah yang binasa, manusianya mati, pokoknya tumbang, itu ini, tetapi tempat tinggal masih tidak binasa, langit bumi tidak binasa, gunung ganang tidak binasa. Contoh yang lain, dalam suratul Kahfi Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Adalah di sana seorang raja, yang raja ni zalim, dia mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kan kisah perjalanan menuntut ilmu, Nabi Musa alaihissalam ingin menuntut ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam, tapi asalnya Nabi Khidir kata, tak payahlah, kamu tak akan sabar kalau belajar dengan saya. Jadi oleh kerana Nabi Musa ni bersungguh, kata Nabi Musa, insya-Allah saya sabar. Oh, kalau macam itu syaratnya, kalau nak belajar dengan saya, jangan tanya dulu, sampai masa nanti saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Rasul, baginda tak tahan melihat benda-benda yang pada zahir syariat melanggar syarak. Contohnya, bila mereka sama-sama naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan itu. Kan dari segi syariat itu kan tak betul. Pertama, rosakkan harta benda orang. Kedua, bila sampan berlubang, ada risiko air masuk, itu membahayakan nyawa orang. Jadi Nabi Musa tegur. Tapi di akhir kisah itu, Nabi Khidir terangkan,
Ada pun sampan itu milik orang miskin. Mereka ni bekerja cari makan di laut. Saya tadi tu nak bagi rosak sampan tu ada sebab. Sebabnya apa? Kerana ada raja yang zalim, yang bila lalu sampan di kawasan dia, dia mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat, maknanya tak ada sampan yang raja ni tak ambil. Sebab ayat sebut kulla safinah, setiap sampan. Namun begitu, sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Bukan setiap sampan dirampas oleh raja. Hanya sampan yang elok sahaja. Sampan yang cacat, yang berlubang, yang rosak, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan. Ini kaedah besar dalam kehidupan. Dalam bahasa Arab disebut irtikabu akhaf ad-dararain. Dalam bahasa Inggeris, choosing lesser of two evils. Dalam bahasa Melayu, memilih kemudaratan yang lebih ringan. Kadang-kadang hidup kita tidak ideal. Yang ideal kita ambil yang baik, yang bagus, yang jujur, yang telus, yang apa. Tapi kadang-kadang pilihan yang ada di depan kita, yang ini pun teruk, satu lagi pun teruk. Akhirnya kita terpaksa pilih yang kurang teruk. Teruk juga tapi kurang teruk. Antara sampan langsung tak ada dirampas dengan sampan berlubang, kurang teruklah. Sampan berlubang masih boleh dibaiki. Tapi kalau sampan dirampas oleh raja, langsung tak ada sampan nak cari makan. Jadi yang penting kulla safinah dalam ayat bermakna sebahagian yang elok saja, yang tak elok tidak termasuk dalam kulla safinah. Saya ambil satu contoh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, kullu ibni adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna dimakan oleh tanah? Yakni bila dia meninggal dunia, dikebumikan, jasadnya akan reput. Yang tinggal sedikit saja, tulang sulbi tidak reput. Baik. Soalan. Para Nabi anak Adam atau tidak? Ya, anak Adam. Adakah jasad mereka dimakan oleh tanah? Tidak. Tak reput jasad para Nabi. Bahkan jasad orang mati syahid, Allah jaga. Bahkan setengah orang tu tak mati syahid pun mati atas katil dia. Tapi bila digali, jenazahnya elok. Jadi kalau macam tu, hadis tadi tak betul lah Ustaz. Hadis kata setiap anak Adam dimakan oleh tanah. Bukan. Hadis betul. Tapi cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tak boleh faham hadis kullu Adam makna semua. Kamu kena faham hadis kullu Adam maknanya kebanyakan. Kebanyakan anak Adam kalau mati reput, dimakan oleh tanah. Tapi bukan semua anak Adam. Baik. Sebenarnya tak perlu bergaduh pun. Bab kullu bid'ah bukan makna semua, sebenarnya disepakati oleh semua, termasuk yang anti bid'ah hasanah pun sebenarnya dia tak tolak kullu itu makna sebahagian. Tak percaya kita boleh test. Dia larang kita buat sambutan maulid misalnya. Sebab kata dia zaman Nabi tak ada sambutan maulid. Dia betul. Mana ada sambutan maulid zaman Nabi? Jadi dia kata oleh kerana tak ada zaman Nabi, bid'ah. Oleh itu kullu bid'ah, setiap bid'ah dalalah, sesat. Jangan sambut maulid, kata dia. Baik. Cuba kita test dia. Kita kata, oh kalau asal Nabi tak buat saja sesat, kiranya kamu pun sesat juga. Dia pun hairan bila masa pula saya buat benda bid'ah. Tadi kan saya tengok kamu bukan main lagi bersembang dengan menggunakan telefon, handphone. Nabi tak pernah cakap guna handphone. Jadi kamu buat benda yang Nabi tak buat. Ya. Kamu datang ke masjid hari-hari, saya lihat naik kereta. Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Kamu tahun lepas tu pergi haji naik kapal terbang. Nabi memang buat haji, tapi Nabi tak pernah buat haji naik kapal terbang. Jadi kalau kita test dia begitu, ada dua kemungkinan. Kalau dia ni orang yang baru nak up dalam bidang membid'ah-bid'ahkan orang ni, dia pun terfikir balik, betul juga ya. Kalau semua benda Nabi tak buat sesat, banyaklah benda sesat yang kita buat. Tapi kalau dia ni otai, ya, orang lama baru bab bid'ah ni lancar. Zikir dia hari bid'ah sesat, bid'ah sesat. Dia boleh jawab. Macam mana jawapan dia? Dia kata yang tu tak ada masalah. Kamu jangan jadi bodoh, kata dia. Yang kamu sebut tu bid'ah dalam urusan dunia. Guna telefon tu urusan dunia, naik kereta tu urusan dunia, naik kapal terbang tu urusan dunia.
yang haram ya. Kalau bid'ah dalam urusan ibadah, itu saja yang haram. Selawat, zikir, doa, itu kalau tak ada dalil haram. Baik, dia perasan atau tidak dengan apa yang dia jawab tadi? Berarti dia juga setuju hadis kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Di sisi dia, kullu bid'atin hanya merujuk kepada bid'ah dalam urusan ibadah sahaja. Adapun bid'ah dalam urusan dunia tak termasuk dalam kullu bid'ah. Maknanya sepakat. Makna semua umat Islam setuju hadis kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Yang kita ni ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau selari dengan ajaran Nabi, yang tu tidak sesat. Kalau bercanggah dengan ajaran Nabi, yang tu sesat. Itu yang kita ikut. Mereka bawa teori baru. Bid'ah dalam urusan dunia tidak sesat, bid'ah dalam urusan agama sahaja sesat. Betul atau tidak? Sebab kali beza hanya kayu ukur je. Kita dah sama sepakat tidak semua bid'ah sesat. Kayu ukur saja beza. Ini boleh selesai. Tak payah berbalah panjang-panjang. Pertama, kalau dia kata bid'ah dalam urusan dunia boleh, seolah-olah agama kita ni bersifat sekular. Mana hukum hanya urusan agama saja. Urusan dunia tak ada hukum. Semua boleh. Kan tidak begitu. Agama kita tadbir kedua-duanya. Urusan ibadah ditadbir oleh hukum, urusan dunia juga ditadbir oleh hukum. Muamalat dunia, tapi ada haram, ada halal, ada sah, ada batal. Munakahat dunia sama juga. Dia nikah kahwin ada halal, ada haram, ada sah, ada batal. Jadi kenapa dia kata asal bid'ah dunia boleh? Saya bagi contoh. Saya pernah bagi contoh ni dalam Facebook dan orang terbangkang, iaitu pembedahan. Pembedahan urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan dunia. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada. Berarti pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Kalau ikut teori yang mengatakan bid'ah dalam urusan dunia tak mengapa, maka pembedahan tukar jantina halal. Sebab ia bid'ah dalam urusan dunia. Dia pun tak kata macam itu. Dia pun kata haram. Dan dia bangkang saya. Dia kata yang tu memang haram Ustaz. Sebab ada dalil yang Nabi larang lelaki menyertai wanita. Tak, saya kata itulah poinnya. Poinnya bukan tengok dunia atau agama. Tengok bercanggah dengan syariat ataupun tidak. Kalau Nabi larang, bid'ah dunia pun haram juga. Jadi kamu nak katakan bid'ah ni dunia boleh, agama haram, tak betul. Ambil contoh lagi. Ada dua bid'ah sama-sama bid'ah dunia. Iaitu satu namanya conventional insurance. Satu lagi namanya takaful. Dua-dua bid'ah dalam urusan dunia. Kerana ini hanya pengurusan risiko. Kan kita ada risiko kemalangan, kita ada risiko sakit, kita ada risiko barang hilang dan sebagainya. Jadi kita ambil insurans atau takaful. Kalau berlaku perkara-perkara tersebut, kita dapat pampasan. Itu kan urusan dunia. Baik. Kenapa insurans konvensional hampir semua ulama kata haram, sementara takaful para ulama kata halal? Padahal sama-sama bid'ah dalam urusan dunia. Sepatutnya dua-dua halal. Jawab para ulama yang mengharamkan insurans, iaitu majoriti para ulama, adalah kerana insurans itu akad muawadat, kontrak yang ada timbal balas. Saya bagi awak ini sebab awak bagi saya sesuatu. Contoh, saya bagi awak ini jam sebab awak bagi saya 500. Itu nama muawadat. Ya, ada consideration, ada timbal balas. Jadi akad macam ini, kalau ada ketidakpastian, dalam bahasa Arab dia panggil gharar, uncertainty, itu tidak sah, haram. Kalau kamu bagi sikit kemudian dapat lebih duit, itu namanya riba, haram. Bahkan ada seolah-olah berjudi. Sebagian ulama kata tak ada kena-mena dengan judi, tapi sebagian kata macam mana judi. Sebab nasib orang ni dah masuk insurans 10 tahun tak dapat apa-apa. Orang ni baru masuk 2 bulan, baru buat contribution 2 bulan, dah dapat pampasan. Sebab ada elemen maisir, perjudian. Poinnya, melihat kepada elemen-elemen yang bercanggah dengan syarak, maka insurans konvensional bid'ah dunia difatwakan haram. Tapi takaful kan sama juga. Takaful kan kita tak pasti dapat apa. Kadang-kadang kita bagi sikit dapat banyak. Dan ada elemen macam nasib, ya.
Kenapa ulama tidak kata haram? Kerana takaful kata para ulama adalah akad tabarruk, charitable contract. Akad dalam bentuk sedekah, macam khairat kematian. Kita sumbangkan, tak kisahlah nanti siapa dapat, yang penting siapa ada kematian, tarik daripada tabung tu, bantu dia. Jadi itu konsep takaful. Kita sumbang tiap-tiap bulan, siapa yang layak dibantu mengikut kontrak takaful tu, dia akan dibantu. Jadi kalau tak ada ketidakpastian, ada beri sikit dapat lebih pun tak mengapa, kerana itu akad sedekah. Jadi bermakna apa? Ulama tak tengok dunia atau agama. Ulama tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Lebih penting daripada itu, Nabi SAW, baginda sendiri, sebab tu saya selalu sebut, mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Oh, ada orang menggelupur betul, marah betul. Dia kata, ustaz engkau ni nak bawa orang jadi sesat ke? Lah, saya kata bid'ah hasanah. Kalau mengiktiraf bid'ah dolalah adalah sunnah, itu bolehlah kamu nak menggelupur. Ada pula bid'ah sesat itu sunnah. Bid'ah hasanah ni makna bid'ah yang selari dengan syarak. Maka mengiktirafnya itu sunnah. Makna itu cara Nabi. Nabi SAW di zaman baginda berlaku pelbagai bid'ah. Bukan semua baginda larang. Ada yang baginda larang, baginda tegur. Ada yang baginda bahkan puji. Contoh, kata dia bid'ah ibadah semua haram. Tak betul. Zaman Nabi SAW, ada seorang imam di Masjid Quba. Dia buat bid'ah dalam urusan ibadah, iaitu urusan solat. Setiap rakaat solat dia akan baca suratul Ikhlas. Dia akan baca Qul huwallahu ahad. Macam mana cara dia? Bila dia solat, dia akan baca Fatihah. Habis Fatihah, dia akan baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Selesai Qul huwallahu ahad, dia akan baca surah. Lepas surah baru dia rukuk. Rakaat kedua sama juga. Fatihah, Qul huwallahu, surah, rukuk. Nabi SAW tak pernah buat. Nabi tak pernah suruh, dan kebetulan makmum tak suka. Jadi makmum komplain. Jadi kalau imam masjid ni kena komplain dengan makmum, sabar je lah ya. Imam zaman Nabi pun makmum komplain. Kata makmum, imam pilih satu lah. Kalau imam nak baca Qul Allah, cukup dengan Qul Allah. Lepas Qul Allah rukuk. Tak payah baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, tak payah baca Qul Allah. Jangan dibantai baca dua-dua. Makmum nak macam itu. Rupanya imam keras juga bab tu. Kata imam macam ni lah, kamu pun pilih salah satu je lah. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya, jangan komplain. Kalau kamu nak macam-macam, kamu lantik imam lain. Tak payah saya lagi jadi imam. Jadi makmum susah hati. Sebab bagi mereka imam ni bagus, cuma kat situ je mereka tak berkenan. Diadukan kepada Nabi SAW. Kalau dah betul teori yang mengatakan buat benda baru dalam ibadah automatik haram, tentulah Nabi SAW kena sampaikan. Ini kan hukum, haram tu hukum. Nabi kena panggil imam itu, bagi tahu imam, dah lepas benda ni jangan lagi buat, kerana buat benda yang saya tak buat dalam ibadah hukumnya haram. Nabi panggil, Nabi tanya, kenapa imam tak ikut cadangan jamaah? Jawab dia, kerana saya ya Rasulullah kasih kepada suratul Ikhlas. Kerana siapa yang faham makna suratul Ikhlas, itu sebenarnya surah Tauhid. Dalam tu kalau orang faham, tak payah belajar surah 20, tak apa. Apa yang kata dalam surah 20 tu dah ada dalam Qul huwallahu ahad tu. Jadi dia rasa seronok dengan surah tu, tiap-tiap rakaat dia nak baca. Kasih kepada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Bahkan baik. Ada tak hukum mengatakan tak boleh ulang surah yang sama? Ya boleh. Tak ada larangan. Maka oleh kerana perbuatan imam tadi, walaupun Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, pertama tak melanggar hukum, kedua dorongannya baik, iaitu kasih kepada ayat Quran. Bukan saja Nabi tak larang, Nabi puji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut memasukkan kamu dalam syurga. Ini sunnah Nabi. Kalau baik Nabi iktiraf. Demikian sahabat. Dia orang buat slogan, kita ikut salaf, kita ni salafi, pengikut salaf, jom ikut salaf. Itu sahabat Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam bab azan. Azan kan urusan agama, bukan urusan dunia. Buat benda baru namanya bid'ah. Yang Nabi tak buat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak buat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak buat. 3 tokoh hebat tak buat. Itu apa? Azan 2 kali untuk solat Jumaat. 3 zaman ni azan sekali je.
Khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk sekejap, azan. Sekali je. Zaman Sayyidina Osman tambah azan. Jadi azan tambahan ni lah bid'ah baru. Dia mereka marah. Terutama ustaz kata Sayyidina Osman buat bid'ah. Sebab dalam kepala otak kamu tu bid'ahnya semua haram. Sebab itulah kamu tak boleh terima. Di sisi kami bid'ah ada yang baik. Jadi tak ada masalah kalau Sayyidina Osman buat bid'ah. Memang benda tu baru. Kenapa Sayyidina Osman buat perkara baru ini? Kerana dia adalah baik, iaitu bila zaman Sayyidina Osman umat Islam dah ramai, duduk jauh dari masjid, kalau azan masa khatib naik atas mimbar, ramai nanti tak sempat. Jadi azan dulu. Belum masuk waktu, azan dulu. Jadi orang tahu, oh dah dekat nak Jumaat, mereka tutup kedai, mereka bersiap, sempat mereka solat Jumaat. Dan tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang angkat tangan bangkang. Kata dia, oh tak boleh, zaman Nabi tak buat ni. Tak ada. Semua setuju dengan apa yang diarahkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Berarti sepakat sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan agama asalkan baik. Ada orang tak faham. Oh ustaz, kalau pakai modal asal baik boleh buat, kenapa tak kita sembahyang subuh 4 rakaat, kata dia. Ini kan penyakit orang panggil BBAK. Pernah dengar orang sini BBAK? Biar bodoh asal confident. Bodoh lah tu. Bila masa pula sembahyang subuh 4 rakaat tu baik? Bila kita kata asal baik boleh buat, maknanya asal baik dari segi agama. Sembahyang ni ibadah yang diikat dengan waktu. Sembahyang luar waktu haram. Ibadah yang diikat dengan bilangan, sengaja buat bilangan yang berbeza haram. Dia kita kata asal baik boleh buat ni ibadah yang tidak terikat. Macam selawat. Nak selawat bila? Sedang tarawih pun boleh. Kenapa kamu bising? Kan selawat bila-bila masa. Sebelum tarawih boleh selawat, sedang tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat. Jadi setengah yang mereka kata bid'ah sebenarnya bukan bid'ah. Itu adalah ibadah yang umum. Doa misalnya tak boleh, doa akhir tahun tak boleh, doa awal tahun tak boleh, Nabi tak buat. Kan doa itu ibadah yang umum. Awal tahun boleh, akhir tahun boleh, sepanjang tahun juga baik. Kecualilah kalau dia mendakwa hanya doa macam ni Nabi ajar. Itu kalau tak ada dalil tak boleh. Sebab dia disebut pada Nabi. Tapi kalau sekadar dia beramalkan doa awal tahun supaya diampunkan akhir tahun, ampun dosa yang lalu, awal tahun minta Allah lindungi, tak ada masalah. Jadi ini kegagalan memahami konsep asal baik, ya. Asal baik maksudnya baik dari segi syarak. Bukan baik ikut fikiran kita, dua rakaat subuh pun dah baik, 4 tentulah lagi baik, tidak. 3 pun tidak baik. 1 juga tidak baik. Kalau dilakukan dengan sengaja hukumnya haram dan sembahyangnya tidak sah. Kalau terlupa itu dimaafkan sunat sujud sahwi. Begitu. Jadi saya difahamkan saya kena berhenti ceramah tak lebih pada pukul 9. Sekarang sudah pukul 8.46 ya. Jadi saya tekan break sebab ada masuk satu soalan melalui WhatsApp tadi. Saya cuba jawab setakat yang mampu, iaitu berkaitan dengan, kata dia, adakah bid'ah berlebih-lebih dalam mengamalkan sunnah. Jadi berlebih-lebih ni dia bukan satu benda yang kita boleh kata ni berlebih-lebih, ini tidak. Dia ada panduan dia. Jadi kalau memperbanyakkan ibadah sunat itu bukan bid'ah. Bahkan ada ulama dari India susun satu kitab, Al-Iksar minal ibadah laisa minal bid'ah. Memperbanyakkan melakukan ibadah itu bukan bid'ah. Misalnya satu orang dah lepas daripada dia zikir yang warid lepas solat ni, istighfarnya, ayat kursinya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, dia masih duduk berzikir lagi. Adakah bid'ah? Tidak. Kerana dia terpayun dengan dalil umum, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu berzikir akan Allah Taala tu zikir yang banyak. Jadi dia telah terpayun dengan dalil umum. Jadi dia nak selawat sampai 10,000, 20,000 kali, tak ada masalah, ikut kemampuan. Kerana dah terpayung dengan dalil innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi kalau melanggar peraturan itu baru jadi bid'ah yang sayyi'ah. Macam contoh tadilah, datang semangat dia dibantainya subuh 4 rakaat, dibantainya zuhur 8 rakaat misalnya, itu hukumnya haram. Kerana mengubah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Baik. Tapi contoh yang diberi dalam soalan tadi antaranya adalah pakai cincin. Pakai cincin ni sunnah Nabi pakai. Khatim min zahab. Khatim min apa tu? Zahab tidak boleh orang lelaki.
perak, fiddah. Jadi cincin Nabi daripada perak. Jadi sunat kita pakai cincin. Tapi soalan dia, mentang-mentanglah sunat pakai cincin, habis 10 jari dia cincin. Itu biasanya peniaga cincin. Dia nak promosi. Jadi dia pakai banyak-banyak tu. Kadang-kadang yang cantik, ni ambillah ni 2,000. Ini 5,000. Ini batu apa. Biasanya peniaga cincin. Tapi kalau dari segi hukum, kalau tidak silap kita pernah cek dahulu, hukum asalnya itu makruh. Kerana sia-sia. Satu cincin dah cukup. Kan zaman Nabi SAW pun cincin Nabi itu dia ada fungsinya, iaitu ada cop Nabi di situ. Jadi kalau surat, Nabi cop. Jadi ada fungsi. Jadi kalau sampai 10 jari pakai cincin, itu sia-sia, membazir. Maka makruh untuk orang awam. Dalam kitab mana saya tak ingat, kena cek balik, haram bagi ulama. Orang alim sampai boleh-boleh akan cincin itu hukumnya haram. Begitu. Jadi dia kena tengok ya. Adakah kamu masukkan lebih-lebih itu selawat 10,000? Itu tidak haram. Adakah lebih-lebih itu menyebut Allah beribu-ribu? Tidak haram. Itu bukan bid'ah. Tapi kalau macam cincin tadi ada perinciannya. Kalau nak berniaga, itu urusan dia berniaga. Jadi nak letak kat tempat lain susah, letak kat jari. Ni nak berapa, ni sekian harga. Siap ada price tag lagi. Itu peniaga. Tapi kalau saja pakai 10, makruh atau haram bergantung sama ada orang awam atau orang alim yang melakukannya. Kemudian dia kata poligami. Soalan dalam soalan tadi, kan poligami itu sunnah. Dia berlebih-lebih. Berlebih-lebih macam mana tu? Sebab dia bergantung kepada kemampuan dan keperluan. Ada orang bini seorang ni tak larat lah. Nak kahwin 2 pun tak payahlah kata dia. Aku seorang pun macam nak terlingkup dah. Tapi ada orang seorang tak cukup. Seorang dia masih pening lagi. 2 baru dia tenang. Ada orang 3 baru dia cukup. Ada orang sampai 4 penuh kotak. Tak lebih. Ada orang 5, tu baru lebih. Itu haram. Yang menikah 5 sekaligus tu haram. Tapi kalau 4 ke 3 ke 2 ke, dia tidak bergantung kepada ramainya, tapi bergantung kepada keperluan dan kemampuan. Seorang pun kalau dia tidak memenuhi tanggungjawab kepada isteri dia tak haram. Tak bagi nafkah itu dan ini, walaupun seorang masih dia itu berdosa kerana dia tidak memenuhi tanggungjawab dia. Tapi kalau dia menikah 4, masing-masing ada rumahnya, ada kenderaannya sama nilai dan sebagainya, yang zahir-zahir lah, yang dalam hati dia lebih kasih pada isteri yang pertama misalnya, itu tidak boleh dipertikaikan. Sebab dia dalam hati itu luar kawalan. Yang zahir-zahir ni, dia sudah adil, tak ada masalah. Tidak ada isu berlebih-lebihan di situ. Ya. Wallahualam. Tapi sebab tu kita kata, salah kalau orang tu anggap ikut sunnah maknanya kalau Nabi tak buat jangan buat. Yang Nabi buat je kita kena buat. Banyak benda yang Nabi tak buat tidak haram kita buat. Buktinya sahabat juga buat macam itu. Sahabat lebih faham agama daripada kita. Kalau memang Nabi tak buat haram, tentulah sahabat tidak akan buat benda yang Nabi tak buat. Kemudian yang Nabi buat kita kena buat. Tak juga. Nabi SAW kalau buat poligami 9 sekaligus. Aku nak makan sunnah, maka aku nikah 9 sekaligus. Tak boleh. Sebab itu khususiyah. Itu khusus untuk Nabi saja. Tak boleh kita buat dengan alasan Nabi buat. Jadi kena tengok hukum ya. Dia tidak semudah Nabi buat maka kita buat, atau Nabi tak buat maka haram kita buat. Tidak begitu. Dia melihat kepada hukum. Contoh tadi, bernikah 9 sekaligus Nabi buat, tapi nisbah pada kita haram kalau kita buat. Tapi misalnya tadi azan tambahan Nabi tak buat, tapi sahabat buat dan tidak ada orang komplain, berarti tidak haram ya, melakukan tambahan sedemikian. Jadi setakat itu yang mampu saya terangkan. Masih lagi tersisa baki beberapa minit. Kalau ada soalan yang ingin diajukan secara direct dan saya mampu jawab, silakan. Tuan-tuan, silakan. Lagi sekali, orang yang suka membedahkan ni soalannya akidah dia. Yang saya perhati tengok,
orang yang suka membid'ah-bid'ahkan ni, misalnya dia ada sesetengahnya benda khilaf boleh bid'ahkan juga. Misalnya baca kunut subuh, itu benda khilaf. Ada yang kata sunat, ada yang kata tak sunat. Datang dia kata bid'ah, kan? Dan ada memang bid'ah tapi di sisi kita hasanah, macam sambut maulid Nabi. Sambut maulid Nabi di sisi kita pun bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana ikut perintah Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan nikmat dan rahmat Allah hendaklah kita bergembira. Nabi itu rahmat Allah. Kemudian Nabi sendiri berpuasa pada hari Isnin, alasannya hari bagi dia dilahirkan. Mana konsep meraihkan hari lahir itu Nabi buat. Cuma Nabi raikan setiap minggu, caranya berpuasa. Kita sambut dengan cara Rabiul Awal, kita banyakkan ceramah maulid. Ceramah ni tazkirah. Tazkirah ni dituntut dalam agama, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita jamu makan sebelum maulid. Jamu makan itu sunnah. Nabi suruh dan Nabi buat. Nabi pernah bersabda, afshus salam wa atimut ta'am. Saya bakal salam dan jamu makan. Termasuklah jamu makan kerana hari jadi kita, boleh. Jamu makan kerana hari jadi Nabi SAW, kata lebih boleh lagi, mulia Nabi daripada kita. Kemudian selawat memang sunnah. Qasidah hukum asalnya harus. Kalau puji Nabi dapat pahala, puji Allah dapat pahala. Berarak, kan ada perakan Madu Rasul, itu berjalan beramai-ramai, hukum asalnya harus. Kalau ada benda haram, misalnya berarak tak tutup aurat, berarak sampai langgar habis harta benda orang rosak, itu haram. Tapi berarak Madu Rasul biasanya tersusun dengan selawat, itu hukumnya dapat pahala kerana selawat dan kerana membesarkan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kegembiraan. Jadi orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, akidahnya biasanya bid'ah. Dan bid'ah dia bid'ah yang haram dan sebagainya membawa kepada kufur. Ini pemakaian kita lah. Misalnya dia berakidah dengan akidah yang membayangkan Allah itu bertempat. Sebab dia tak nak ikut tafsiran ulama. Bila dia baca Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kata dia Allah itu bertempat di atas arasy. Akidah macam itu bid'ah. Adakah salafus soleh yang berakidah Allah bertempat? Kalau berakidah Allah istiwa atas arasy, itu betul. Tapi istiwa mana apa? Istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa'nya Allah adalah istiwa yang layak dengan Allah. Mereka kalih sikit. Mereka terjemah dahulu. Istiwa itu makna bersemayam. Bersemayam itu maknanya duduk. Tapi bersemayam yang layak dengan Allah, tak sama. Kalau kamu kata istiwa dengan makna yang layak dengan Allah, itu betul. Tapi kalau kamu kata bersemayam, bersemayam itu maknanya duduk. Duduk itu sudah tidak layak dengan Allah. Kalau duduk itu berarti memberatkan jasad pada bahagian punggung. Tapi kami tak masukkan macam itu. Dan jangan guna bersemayam. Guna macam ulama salaf kata, istiwa sebagaimana yang layak dengan Allah. Itu okey. Ataupun letak makna yang dari segi bahasanya ada, dari segi akidah betul. Misalnya istawa ada dengan makna menguasai, istawa ada dengan makna menggagahi, ya? Jadi Allah menguasai arasy, salah tak? Betul. Allah menggagahi arasy, maknanya arasy itu terpaksa patuh kepada Allah, betul. Tapi kalau kata Allah bertempat atas arasy, tak betul. Arasy itu makhluk. Takkanlah Allah berada pada makhluk dia, itu akidah yang batil. Lebih-lebih lagi kalau orang yang faham makna makhluk, makhluk ni makna diciptakan. Berarti sebelum diciptakan arasy tidak wujud. Adakah Allah wujud ketika arasy wujud? Tidak. Allah wujud sebelum ada arasy. Allah wujud tanpa ada permulaan. Maknanya tak ada arasy Allah wujud. Allah wujud tanpa arasy itu pasti. Takkanlah tiba-tiba bila Allah ciptakan arasy, Allah pun berubah jadi bertempat. Asalnya Allah tidak bertempat. Selepas Allah ciptakan tempat, maka Allah berubah jadi bertempat, itu mustahil. Walaupun dia cover dengan ayat yang layak dengan Allah, tidak menyelesaikan masalah. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Itu makna zahir daripada nasiyah, lupa. Tapi tak ada ahli tafsir yang memaknakan lupa, kerana lupa itu tak layak dengan Allah. Jadi kalau ada orang kata berdasarkan ayat Quran ni, saya berpegang bahawa Allah juga bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Tak betul. Lupa itu tidak layak dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, engkau tak ziarah aku. Boleh tak kita kata berdasarkan hadis sahih ini,
Kita beriktikad bahawa Allah juga sakit, tapi dengan sakit yang layak dengan Allah. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Kan tak ada. Maka dalam hadis tersebut Allah sendiri takwil, Allah sendiri alih daripada makna yang tak layak. Allah terangkan kepada hamba-Nya, marida abdi fulan. Yang dimaksudkan dengan aku sakit adalah hamba-Ku si fulan sakit. Kamu patut bagi ziarah kepada dia. Begitu. Jadi biasanya akidah orang yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan umat Islam yang sebenarnya tidak haram, akidah mereka bid'ah. Biasanya begitu. Dan bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.